Fi Zilalil Quran karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 219 ke 220. Kemudian ayat yang berikut menerangkan kepada kaum muslimin hukum arak dan berjudi. Kedua-duanya merupakan kenikmatan hidup yang amat disukai oleh orang-orang Arab pada masa itu. Mereka belum lagi mempunyai minat dan cita-cita yang tinggi yang dapat mereka habiskan kegiatan-kegiatan mereka, atau belum lagi mempunyai minat dan cita-cita yang tinggi untuk melibatkan seluruh perasaan mereka dan menelan seluruh waktu mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Jawablah, kedua-duanya mengandungi dosa besar dan manfaat-manfaat kepada manusia. Tapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaat keduanya. Hukum arak dan judi. Sehingga kepada waktu itu belum lagi diturunkan hukum mengharamkan arak dan judi, tetapi tidak ada pula satu nas di dalam Al-Quran yang menghalalkan kedua-duanya. Malah Allah membimbing kelompok muslimin yang baru itu selangkah demi selangkah ke jalan yang dikehendaki olehnya. Allah menciptakan kelompok ini di bawah perhatiannya untuk memainkan peranan yang telah ditentukan untuk mereka. Dan peranan yang amat besar itu tentulah tidak sesuai dengan kegiatan membuang masa di dalam penagihan arak dan permainan judi. Ia tidak selaras dengan kerja-kerja membuang umur, membuang masa sedar dan membuang tenaga yang dilakukan oleh orang-orang yang kosong dari pekerjaan, iaitu orang-orang yang asyik memuaskan kenikmatan nafsu mereka sahaja, atau orang-orang yang diburu oleh kekosongan hidup, lalu mereka penuhkan dengan kemabukan dengan menagih arak dan bermain judi. Atau mereka diburu oleh jiwa mereka itu, lalu mereka melarikan diri di dalam arak dan judi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam jahiliyah dahulu, sekarang dan masa akan datang. Tetapi dalam menjalankan cara pendidikannya terhadap jiwa manusia, Islam bertindak dengan perlahan-lahan, selesa dan hati-hati. Ayat yang kita sedang bicarakan sekarang ini merupakan langkah pertama dari langkah-langkah pengharaman. Segala benda dan segala perbuatan kadang-kadang tidak semuanya tidak baik belaka. Yang baik kadang-kadang bercampur dengan yang tidak baik, dan yang tidak baik pula bercampur dengan yang baik di bumi ini. Tapi yang menjadi asas halal dan haram ialah wujudnya lebih banyak kebaikan atau wujudnya lebih banyak kejahatan. Dan jika dosa keburukan dalam pengagihan arak dan permainan judi itu lebih besar dari manfaatnya, maka itulah sebab pengharaman dan larangan, walaupun tidak dijelaskan di sini dengan lafaz pengharaman dan larangan. Di sini kelihatan jelas kepada kita sebahagian dari cara pendidikan Islam atau pendidikan Al-Quran atau pendidikan Rabbani yang maha bijaksana, iaitu cara pendidikan yang dapat diselidiki dalam kebanyakan syariat-syariatnya, fardu-fardunya dan arahan-arahannya. Kami ingin sentuhkan di sini satu dasar dari dasar-dasar cara pendidikan Islam itu sehubungan dengan pembicaraan mengenai arak dan judi. Apabila sesuatu perintah atau larangan itu bergantung dengan mana-mana dasar dari dasar-dasar kepercayaan, keimanan atau dengan sesuatu masalah etikat, maka Islam telah memutuskan dengan keputusan yang tegas sejak detik permulaannya lagi. Cara Islam menghadapi persoalan arak, adat dan akidah. Tetapi apabila sesuatu perintah atau larangan itu bergantung dengan sesuatu adat atau tradisi atau
dengan sesuatu kedudukan sosial yang rumit, maka Islam bertindak dengan hati-hati. Ia menghadapi persoalan ini dengan cara-cara yang mudah, lemah lembut dan beransur-ansur. Ia menyediakan keadaan-keadaan realiti yang sesuai yang dapat memudahkan pelaksanaan hukum itu dan memudahkan mereka mentaati dan mematuhinya. Apabila persoalan merupakan persoalan tauhid atau syirik, maka Islam telah menyelesaikan persoalan itu sejak dari detik yang awal lagi. Ia menetapkan keputusannya yang tegas, tanpa teragak-agak, tanpa mengambil hati, tanpa tawar-menawar dan tanpa pertemuan di separuh jalan. Kerana persoalan yang terbabit di sini ialah persoalan dasar pokok kepercayaan dan kefahaman. Tapi dasar ini, keimanan tidak mungkin wujud. Tanpa dasar ini, keimanan tidak mungkin wujud dan Islam tidak mungkin ditegakkan. Adapun dalam persoalan arak dan judi, maka persoalan ini adalah satu persoalan adat kebiasaan yang memerlukan kepada pengubatan dan rawatan. Oleh sebab itu, Islam mulakan dengan menggerakkan kesedaran agama dan logik perundangan di dalam hati kaum muslimin, iaitu dengan menjelaskan bahawa dosa atau keburukan dalam arak dan judi itu adalah lebih besar dari manfaatnya. Dan ungkapan ini secara tidak langsung menyarankan bahawa meninggalkan arak dan judi itu adalah lebih baik. Kemudian datang pula langkah yang kedua disusuli dengan ayat surah An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri mengerjakan solat sedangkan kamu mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Masa solat di dalam 5 waktu itu kebanyakannya berdekat-dekatan dan ruang waktu kosong yang wujud di antara solat-solat itu tidak cukup untuk mabuk dan siuman. Dan kesan perintah ini telah menyempitkan peluang untuk melakukan adat kebiasaan minum arak dan telah memecahkan adat kebiasaan ketagihan minum yang ditetapkan pada waktu-waktu yang tertentu. Kerana biasanya seseorang penagih merasa ketagih kepada arak atau kepada dadah di waktu-waktu tertentu yang menjadi waktu kebiasaan minum arak. Apabila ia tidak dapat minum hingga melampaui waktu kebiasaan ini berulang-ulang kali, maka kekuatan ketagihannya itu yang biasa itu akan kekurangan dan perlahan-lahan dapat diatasi. Setelah dua langkah ini sempurna dipatuhi, maka barulah datang larangan yang tegas mengharamkan arak-arak dan judi. Sesungguhnya arak dan judi, berhala-berhala dan mengundi nasib dengan azlam adalah semuanya kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Cara Islam menghapuskan adat perhambaan. Adapun perkara hamba abdi pula, maka persoalan ini adalah persoalan kedudukan sosial dan ekonomi. Persoalan tradisi antarabangsa yang membolehkan memperhambakan tawanan-tawanan dan menggunakan hamba abdi. Kedudukan sosial yang rumit itu memerlukan kepada satu perubahan yang menyeluruh, yang membabitkan nilai-nilai dan perhubungannya sebelum diubahkan. Gejala-gejalanya yang lahir dan kesan-kesannya. Adat dan tradisi antarabangsa itu memerlukan kepada persetujuan dan perjanjian-perjanjian melakukan perhambaan, dan dalam Al-Quran tidak terdapat satu pun ayat yang menyuruh memperhambakan tawanan-tawanan perang. Tetapi Islam datang dan dapati perhambaan telah menjadi satu peraturan antarabangsa. Begitu juga ia dapati amalan memperhambakan orang-orang tawanan perang itu sebagai satu tanda tradisi antarabangsa yang diterima dan diamali oleh semua pihak yang berperang. Oleh sebab itu, Islam pastilah
bertindak perlahan-lahan untuk menangani kedudukan sosial yang ada di masa itu dan menangani peraturan antarabangsa yang menyeluruh. Islam telah memilih langkah mengeringkan sumber-sumber perhambaan sehingga peraturan perhambaan ini perlahan-lahan berakhir dengan penghapusan tanpa menimbulkan kegemparan sosial yang tidak dapat dikawal. Islam memilih langkah itu di samping mengadakan jaminan-jaminan hidup yang munasabah pada hamba abdi dan jaminan terhadap kehormatan insaniah dalam batasnya yang luas. Islam mula dengan mengeringkan sumber-sumber perhambaan yang lain dari tawanan-tawanan perang yang sah dan keturunan hamba-hamba abdi. Ini disebabkan kerana masyarakat yang memusuhi Islam memperhambakan tawanan-tawanan Islam mengikut tradisi yang dihormati di masa itu. Dan di waktu itu, Islam belum lagi berupaya untuk memaksa masyarakat yang memusuhnya supaya melanggar tradisi itu, iaitu sesuatu tradisi yang menjadi prinsip sistem sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Andainya Islam bertindak menghapus peraturan memperhambakan tawanan-tawanan perang, maka langkah itu hanya membabitkan tawanan-tawanan kafir yang berada dalam tangan orang-orang Islam sahaja. Sedangkan orang-orang Islam yang menjadi tawanan-tawanan di tangan orang-orang kafir tetap akan menerima nasib mereka yang buruk di alam perhambaan di sana. Dan kedudukan yang seperti ini akan membuat musuh Islam lebih tamak dan bernafsu terhadap orang-orang Islam. Dan andainya Islam bertindak membebaskan semua keturunan hamba abdi yang ada pada masa itu sebelum diatur kedudukan ekonomi negara Islam dan sekalian rakyat jelatanya, tentulah hamba-hamba abdi itu akan tinggal terbiar tanpa mempunyai sumber pencarian rezeki, tanpa penjaga, tanpa memelihara, dan tanpa wujudnya hubungan kekeluargaan yang dapat melindungkan mereka dari kemiskinan dan keruntuhan akhlak yang merosakkan kehidupan masyarakat Islam yang masih muda itu. Namun demikian, Al-Quran tidak pernah memberi nas yang membenarkan tindakan memperhambakan orang-orang tawanan. Malah Al-Quran menjelaskan, oleh itu, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan pertempuran, maka pancunglah leher mereka sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyak dan mengalahkan mereka, maka ikatlah mereka dengan kuatnya tawanan mereka, dan setelah itu terserah kepada kamu sama ada membebaskan mereka atau menerima tebusan dari mereka sehingga peperangan itu selesai. Surah Muhammad ayat 4. Tetapi Al-Quran juga tidak memberi nas yang melarangkan tindakan memperhambakan orang-orang tawanan perang dan meninggalkan perkara ini kepada budi bicara kerajaan Islam menangani tawanan-tawanan perangnya mengikut kehendak-kehendak keadaan, iaitu seperti melakukan menebus tawanan di antara dua pihak, melakukan pertukaran tawanan di antara dua pihak, dan memperhambakan tawanan-tawanan yang patut diperhambakan mengikut keadaan-keadaan yang menjadi realiti dalam peraturan layanan terhadap musuh-musuh yang berperang dengannya. Dengan langkah mengeringkan berbagai-bagai sumber perhambaan yang amat banyak itu, bilangan hamba itu menjadi kecil, dan Islam terus berusaha membebaskan bilangan yang kecil sebaik sahaja mereka bergabung dalam jamaah muslimin dan memutuskan hubungan mereka dengan kemah-kemah yang berseteru dengan kaum muslimin. Islam memberi hak yang sempurna kepada hamba abdi untuk menuntut kebebasan dirinya dengan mengadakan bayaran tebusan diri yang tertentu dengan akad makatabah dengan tuan masnya. Dan sejak saat itu mahu mendapatkan kebebasan dirinya, iaitu memiliki kebebasan bekerja, kebebasan mencari makan dan memiliki harta, di mana ia dapat memiliki
upah kerja-kerja yang dibuat olehnya dan dia boleh bekerja di luar perkhidmatan tuan masnya untuk mendapat wang tebusan dirinya. Ini bererti ia mempunyai kewujudan yang bebas dan mendapat asas-asas kebebasan yang terpenting. Di samping itu, dia berhak mendapat habuan zakat dari Baitul Mal kaum muslimin, dan kaum muslimin pula ditaklifkan supaya memberi bantuan kewangan kepadanya untuk membolehkannya mengambil balik kemerdekaannya. Semuanya ini tidak termasuk denda-denda kifarah yang mewajibkan pembebasan seseorang hamba seperti dalam setengah-setengah kes tersalah bunuh, fidyah sumpah, kifarah zihar, dan dengan langkah-langkah yang seperti ini kedudukan perhambaan lama-lama berakhir secara tabi'i. Sedangkan langkah menghapuskan perhambaan sekaligus itu boleh membawa kepada sesuatu kegemparan yang tidak perlu dan kepada sesuatu kerosakan dan kekecauan di dalam masyarakat yang boleh dihindari. Gejala bertambah ramainya jumlah hamba abdi selepas itu di dalam masyarakat Islam adalah berlaku akibat penyelewengan dari sistem hidup Islam yang berlangsung sedikit demi sedikit. Inilah hakikat yang sebenar, tapi dasar-dasar Islam tidak bertanggungjawab terhadap gejala ini. Ia tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas Islam yang tidak dapat menjalankan dasar-dasar ini dengan betul di setengah-setengah masa kerana penyelewengan kaum muslimin dari sistem hidup Islam sama ada banyak atau sedikit. Dan menurut pandangan Islam dari segi sejarah yang telah kami huraikan sebelum ini, segala peraturan yang berlaku akibat penyelewengan ini tidak boleh dianggap sebagai peraturan-peraturan Islamiah dan tidak boleh dianggap sebagai mata-mata kesinambungan rantai dalam sejarah Islam. Kerana Islam tidak pernah berubah dan tidak ada dasar-dasar baru yang ditambahkan kepada dasar-dasar yang telah sedia ada. Yang berubah ialah pemeluknya. Mereka telah berjauhan darinya dan ia tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mereka. Dan mereka sendiri tidak lagi melakukan mata rantai kesinambungan dalam sejarah Islam. Apabila adanya orang yang mahu memulakan semula kehidupan Islamiah, maka ia tidak boleh memulakannya dari titik di mana berakhirnya masyarakat yang menghubungkan dirinya dengan Islam di sepanjang sejarah. Malah ia harus mulakannya dengan mengambil secara langsung dari sumber-sumber Islam yang betul. Hakikat ini amat penting sama ada dari segi penentuan teori atau dari segi perkembangan harakat akidah Islamiah dan sistem hidup Islam. Kami tegaskan hakikat ini bagi kali yang keduanya di dalam juz ini sesuai dengan pembicaraan ini kerana kami dapati terlalu banyak kekeliruan dan kesilapan dalam memahami teori sejarah Islam dan dalam memahami realiti sejarah Islam. Juga terlalu banyak kekeliruan dan kesilapan dalam memahami kehidupan Islamiah yang benar dan harakah Islamiah yang sahih, terutama dalam kajian-kajian yang dibuat oleh orientalis mengenai sejarah Islam. Dan orang-orang yang terpengaruh kepada metodologi orientalis yang salah dalam memahami sejarah Islam ini termasuklah setengah-setengah pengkaji yang ikhlas yang telah tertipu. Kemudian kita ikuti bersama ayat yang berikut penjelasan mengenai dasar-dasar Islam dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang kadar perbelanjaan yang harus dibelanjakan. Mereka jawablah, maka dibelanjakan mereka, jawablah yang lebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu berfikir dalam urusan dunia dan akhirat. Ayat 219 hingga 220. Antara zakat dan infak. Dahulu mereka telah bertanya sekali, apakah perbelanjaan yang harus dibelanjakan mereka?
lalu diberi jawapan dari segi jenis perbelanjaan dan pihak yang diberikan perbelanjaan itu. Tapi di sini diberi jawapan dari segi kadar dan taraf perbelanjaan itu. Kata-kata bererti sesuatu yang lebih, iaitu harta yang lebih dari perbelanjaan pribadi yang tidak bersifat mewah dan megah, iaitulah yang harus dibelanjakan atau diinfakkan dengan mengutamakan yang paling dekat kepadanya. Kemudian yang dekat, kemudian barulah orang-orang lain yang jauh, sebagaimana telah kami ulaskan sebelum ini. Zakat saja tidak memadai, tetapi ayat ini tidaklah memansuhkan ayat zakat dan tidak pula mentaksiskannya. Menurut pendapat saya, zakat itu tidak membersihkan tanggungan seseorang melainkan menggugurkan fardunya sahaja. Sedangkan arahan supaya mengeluarkan infak tetap wujud. Zakat merupakan hak Baitul Mal kaum muslimin yang dipungut oleh kerajaan yang menjalankan syariah Allah dan membelanjakannya ke saluran-saluran yang tertentu. Tetapi selepas itu, kewajipan seseorang terhadap Allah dan para hamba Allah masih tetap wujud, kerana zakat tidak dapat menghabiskan seluruh harta lebihan. Sedangkan harta lebihan itulah yang seharusnya dibelanjakan mengikut nas yang terang ini, dan kerana sabda Rasulullah SAW, di dalam harta seseorang itu ada hak yang lain dari zakat. Itulah yang kadang-kadang ditunaikan oleh seseorang untuk mencari keredaan Allah. Inilah yang lebih sempurna dan lebih elok. Dan andainya ia tidak tunaikan hak ini, sedangkan kerajaan Islam yang menjalankan syariat Islam memerlukan kepada wang itu, maka bolehlah ia mengambilnya dan membelanjakannya untuk faedah kaum muslimin, agar harta itu tidak hilang di dalam kemewahan yang merosakkan kehidupan atau tidak tertahan dari kegiatan muamalah atau disimpan sia-sia sahaja. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu berfikir dalam urusan dunia dan akhirat. Ayat 219 hingga ayat 220. Kewajipan berfikir dalam urusan dunia dan akhirat. Kenyataan ini untuk menggalakkan manusia berfikir dalam urusan dunia dan akhirat. Kerana kegiatan berfikir dalam urusan dunia sahaja tidak dapat memberi kepada akal dan hati manusia gambaran yang sempurna tentang hakikat kewujudan manusia dan tentang hakikat hidup, taklif-taklifnya dan hubungan-hubungannya. Juga tidak dapat mewujudkan satu gambaran yang betul bagi peraturan-peraturan, nilai-nilai dan neraca-neraca pertimbangan. Dunia merupakan separuh hidup yang paling dekat dan paling pendek. Oleh sebab itu, pembinaan perasaan dan perilaku di atas perhitungan separuh hidup yang pendek itu tidak akan membawa selama-lamanya kepada suatu kefahaman dan pemikiran yang betul, dan tidak pula membawa kepada perilaku yang betul. Persoalan infak itu sendiri memerlukan kepada perhitungan dunia dan akhirat. Kekurangan harta seseorang dengan sebab infak itu akan dipulangkan semula kepadanya dalam bentuk kesucian hati dan kebersihan perasaannya. Juga akan dipulangkan semula kepadanya dalam bentuk kebaikan, keharmonian dan kedamaian masyarakat yang menjadi arena hidupnya. Tetapi semuanya ini mungkin tidak dapat diperhatikan oleh setiap individu. Di waktu inilah kesedaran terhadap akhirat, segala balasannya, nilai-nilainya dan neraca-neracanya memberatkan daun neraca infak dan membuat hati mukmin yakin dan tenteram kepadanya, dan membuat neraca di tangannya betul dan tidak menjadi berat dengan nilai-nilai palsu yang mempunyai cahaya yang menarik. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, jawablah,
memperbaiki keadaan hidup mereka adalah suatu amalan yang baik. Dan jika kamu campurkan makanan dan minuman kamu dengan makanan dan minuman mereka, maka tiada apa-apa kesalahan kepada kamu, kerana mereka adalah saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang merosak tidak jujur dari orang yang membuat kebaikan, dan andainya Allah kehendaki, tentulah dia mengenakan tugas-tugas yang berat ke atas kamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat 220. Dasar takaful sosial. Dasar takaful sosial itulah dasar masyarakat Islam. Kaum muslimin diwajibkan menjaga kepentingan golongan yang lemah di dalam masyarakat. Anak-anak yatim yang kehilangan bapa mereka dan masih kecil merupakan golongan yang lebih utama mendapat perhatian dan perlindungan kaum muslimin terhadap keselamatan diri dan harta mereka. Dahulu setengah-setengah penjaga anak-anak yatim itu mencampurkan makanan anak-anak yatim dengan makanan mereka dan harta-harta anak yatim dengan harta mereka untuk sama-sama dilaburkan dalam perniagaan, menyebabkan kadang-kadang berlaku penganiayaan terhadap anak-anak yatim. Lalu turunlah ayat-ayat yang menakutkan mereka dari memakan harta anak-anak yatim. Sejak itu, orang-orang yang bertakwa merasa keberatan untuk makan bersama anak-anak yatim, hingga mereka asingkan makanan anak-anak yatim dari makanan mereka. Ada orang yang memelihara anak yatim, lalu ia memberi makanan kepadanya dengan hartanya, dan jika makanan itu lebih atau berbaki, maka disimpan semula supaya dapat dihidangkan kepadanya sekali lagi, dan jika makanan itu rosak, maka ia terus dibuang. Langkah memberat-berat seperti ini bukanlah dari ajaran Islam, di samping ianya kadang-kadang merugikan anak-anak yatim. Oleh sebab itulah Al-Quran sekali lagi mengembalikan kaum muslimin kepada sikap yang sederhana dan menggunakan cara yang mudah dalam menghadapi perkara ini, dan mencari kebaikan untuk anak-anak yatim dan bertindak dalam batas-batas yang mendatangkan muslihah kepada mereka. Mengusahakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak yatim itu lebih baik dari kesalahan dalam percampuran dengan mereka selama percampuran itu mendatangkan kebaikan pada mereka. Anak-anak yatim itu adalah sama seperti saudara-saudara kepada para penjaga mereka. Mereka adalah saudara seagama dalam Islam. Mereka adalah anggota-anggota dalam keluarga Islam yang besar. Dan Allah mengetahui sesiapa yang membuat kerosakan dan sesiapa yang membuat kebaikan. Yang menjadi asas pegangan kepada bukannya tindakan-tindakannya yang lahir, tapi ialah niat dan hasilnya. Dan Allah tidak mahu menyusahkan kaum muslimin dalam taklif-taklif yang dikenakan ke atas mereka. Dan andainya Allah kehendaki, tentulah dia mewajibkan taklif yang menyusahkan mereka. Tetapi Allah tidak kehendaki kerana dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha Kuasa di atas segala apa yang dikehendaki olehnya. Tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tidak menghendaki melainkan kebajikan, kemudahan dan kebaikan. Demikianlah segala urusan ini dihubungkan pada Allah dan diikatkan pada paksinya yang kukuh, di mana berleganya akidah dan hayat. Inilah kelebihan perundangan yang diasaskan di atas akidah. Oleh itu, jaminan pelaksanaan undang-undang selama-lamanya tidak datang dari luar andainya ia tidak tercetus dan bertunjang di dasar-dasar hati nurani. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.